Laju je Cik Noh ni. Cik Noh pukul berapa ni? Pukul 2, 1, 12, 11. Pukul 11. Hai. Mama tidur lambat. Budak-budak tidur, bapak budak tidur. Awak mama tidur lewat. Hai. Assalamualaikum. Tak buat assignment, buat PTE. Practice PTE. Jaga cucu. Ramai cucu tu. Tok punya cucu ramai. Cucu-cucu buat apa tu, Tok? Cucu-cucu tengah buat apa? Diorang tengah tengok Mak Su ke? Sekarang pukul 2. Sydney sekarang pukul 2. Dengar tak? Cik Nok dengar tak? Tunggu kami depan. Dengar tak? Kalau cakap kuat-kuat ni sampai bilik boleh dengar ni. Ada Alung Fahim je. Alung meh tengok Mak Su meh. Wafia tidur dah. Clear. Sekarang pukul 2. Hai Riz. Dengar je Mami cakap. Tengah cover kat ni suara, takut budak-budak bangun. Tak boleh kalih kamera kalau tengah live. Ingatkan boleh kalih. Alung duk tengok dengan Tok lah. Kakak sekolah dah 3 minggu dah rasanya. Ke 2 minggu? 3 minggu dah kot kakak. Boleh kali kamera tengah live. Macam mana? Tadi pun dah godik-godik keluar masuk. Cik Noh dengan Tok kah sekarang? Tak boleh. Kami tak boleh kali kamera. Kita nak request. Lama tak tengok Mami. Actually tadi Daddy pergi. Tadi Daddy pergi Honda Service Center. Lepas tu tak ada siapa ambil kakak. Tu yang Mami pergi ambil kakak. Kereta tu rosak. Rasanya Cik Nok dengan Mama sampai nanti kereta tu dah kena jual. Tak ada Mama nak rasa Honda kami kat sini.
Oh, Mama kat Banting. Along ada kat Banting ke? Kami pun tak pernah live. Cakap lah live lain. Kami biasalah. Tak boleh kalah lah kamera. Kamera ni nak kacau sajak pun tak boleh tau dok. Kereta tu macam tengah drive mode kan, dia automatik, dia tukar 1, dia tukar 2, dia tukar gear 3, gear 4. Suka hati dia nak tukar gear. Lepas tu Daddy pergi Honda Service Center. Dia kata kena repair gearbox $2,200. Tapi kereta tu pun kami beli $3,000, baik beli baru. Kalau repair $2,200, belum upah pasang lagi. Gearbox $2,200, belum upah pasang. Kalau tambah upah pasang, lebih baik beli baru rasanya. Cari kereta baru kot. Kereta tu pun kami beli $3,000. Kalau repair $2,200, baik beli baru. Kak Ida yang ni live ni semua tengok. Kan, baik beli baru. Repair gearbox tu $2,200. Lepas tu kalau upah pasang pun semua, upah pasang katalah $3,000. Kami beli kereta tu pun $3,000. Beli barulah. Cari lain lah. Di tengah-tengah drive tu dia tukar gear. Tiba-tiba dia naik gear 1, gear 2, gear 3. Beli baru tengoklah kereta lain. Kami suka naik kereta api. Kereta api sekarang ni suka buat track work. Sebab dia pun nak buat kereta api baru, metro tu. Kalau weekend je dia pun suka buat track work. Lepas tu dia ganti bas. Kan, baik beli baru. Try kereta lain pula. Kami layan train and bus. Tadi Daddy hantar kereta pergi Honda Service Center tu. Pergi hantar, lepas tu ada shuttle hantar dia dekat bus station. Lepas tu Daddy naik bus lah tadi balik. Lepas tu dia pergi service center tu balik, dia pergi service center tu naik bus. Okay lah, dah lah. Mama sampai nanti mesti metro dah siap. Train baru. Tapi untung kat lah. Stesen sini ada metro. Untung. Tembul lah rail. Cepat-cepatlah track work train tu. Lama dah kami tak naik train. Lama gila. Lama dah tak naik train. Bila last naik train masa pregnant hari tu. Bulan 4. Itulah naik train. Ni dah bulan 11. Ada soalan ke? Tak reti lah live ni macam mana. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam Fatin. Kami ni settle wishlist kami minum kopi depan sini Harbour Bridge. Itu tak minum kopi ke depan Harbour Bridge?
Kalau Cik Nok datang lepas ni, kita jalan kaki atas Harbour Bridge tu. Hai awal. Eh. Akak stay sana dah berapa lama? 3 tahun dah. Akak stay sini dah 3 tahun. Dari Oktober 2018, Oktober 2019, Oktober 2020, Oktober 2021. 3 tahun dah. 3 tahun sebulan. Hari tu pergi sana tak sempat dah lepak kafe depan bridge tu. Shu. Kafe aiskrim tu ke? Hari tu Cik Nok pergi belah Opera House je, Sydney Opera House. Ya Allah, baru nak lelah. Sini pukul 2 weh. Pukul 2 waktu Sydney. Aduh. Dengan baju tidur ha. Assalamualaikum Diana. Hai Nurul Syarida. Ya Allah, baru nak lelak. Hari ni tadi kawan datang rumah. Lepas tu tak mengantuk. Sambunglah. Kan. Kalau ada siapa-siapa ada soalan, type Live topik apa malam ni tu, mana ada topik. Tak plan. Mengharapkan soalan-soalan korang je. Tak plan je, tak plan. Shu kata kalau ada masa terus. Ini pun dengar cakap Shu. Shu kata kalau boleh terus live terus je. Tu nak terus live je. Nak plan susah. Suka tengok story akak. Story rakyat Marhin je, dek. Story rakyat biasa-biasa je. Bukan rakyat kayangan. Harap dapat pergi sana nanti. InsyaAllah border buka nanti datang. Hai Hana. Live topik apa malam ni? Nanti border buka korang datang, okay? Jalan-jalan sini. Ada apa-apa soalan tak? Mana mak mertua kami tadi Mak mertua kami tidur dah. Nak tanya macam mana korang plan korang punya expenses selama kat sana? Expenses. Sekejap macam dengar suara Wafiq. Expenses tu belanja kat sini ke? Kat sini gaji weekly, income weekly. Ramai nak tanya kat sana sebab ramai juga yang tanya kami macam mana nak plan bajet kalau dah migrate. Bajet nak datang ke living expenses? Tak faham lah. Bajet permulaan nak datang ke atau bajet living cost, living expenses? Shu bagi tahu bajet nak migrate, mula-mula nak migrate ke? Living expenses masa mula-mula sampai. Masa mula-mula sampai sama je macam sekarang. Gaji,
gaji weekly. Lepas tu bayar rumah sewa weekly. Bayar rumah sewa kami 380. $380. Lepas tu saya nak kat Wafia. Wafia tidur dah kak. Sini dah pukul 2 pagi waktu Sydney. Rumah sewa 380. Lepas tu belanja makan. Gaji weekly. Rumah sewa pun bayar weekly. Belanja makan dalam katalah 100 dengan beli groceries kan. Katalah 100 minggu. Lepas tu apa lagi ya? Bil elektrik kat sini, dekat Sydney 3 bulan sekali. Itulah bil api. Okay, makan katalah 100 minggu. Makan tu macam beli groceries ke, beli ikan ke, ayam ke, makan kat luar ke, itu dalam 100 minggu makan. Lepas tu bil air free. Rumah kami bil air free. Rumah kami bil air free sebab rumah apartmen. Rumah apartmen dekat sini bil air free. Lepas tu bil elektrik dekat sini 3 bulan sekali. So kalau bil elektrik tu 3 bulan sekali, kami budget. Kami saving lah. Seminggu kami saving. Bil elektrik kami saving dalam $50 seminggu. So apa lagi? 3 je lah. Rumah sewa 380, makan 100, bil elektrik 50. Lepas tu yuran college kami simpan dalam $130 seminggu. Apa lagi? Tu je lah. Berapa gaji yang selesa kalau dah migrate, sebab dia takut tak boleh nak survive. Selalu gak dapat soalan tu. Takut tak boleh survive bila dah migrate. Minyak kereta seminggu 50 kot. Lama Wafiq bangun lah. Minyak kereta 50 kot seminggu. Insurans berapa dolar? Kalau Wafia berapa dolar? Insurans sebab dah bayar langsam kan. Insurans bayar langsam masa apply visa. Insurans bayar langsam masa apply visa. Sebab insurans, kita beli insurans student. Insurans ni ikut tahun pengajian. Dan ikut family atau single. Kalau family study setahun, insurans dalam $3,500. Kalau insurans 2 tahun, family dalam $7,000. Insurans tu bayar langsam masa nak apply visa. So kalau visa nak mati tu buat saving lah untuk nak renew visa dengan insurans. Sekolah Wafia sebab parents student visa, sekolah Wafia yuran dia
$10,000 setahun. Yuran wafia $10,000 setahun. Yuran wafia bayar 2 kali per semester. Satu semester RM5,000, semester kedua RM5,000. So 2 kali bayar RM10,000 setahun sekolah wafia. Tapi bukan kita bayar dekat sekolah dia. Sekolah sebenarnya free je. Cuma kita kena bayar tu dekat NSW State Education. Bayar dekat State Education. Sekolah tu sebenarnya free je. Sekolah tak kena bayar pun. Kita kena bayar dekat government. Dekat State Education. Kos nak bersalin kat sana mahal tak? Kos bersalin tak sure lah sebab hari tu bersalin saya guna insurans kan. Saya bersalin guna insurans. Saya tak tahu kos berapa. Sebab hospital dia hantar bil kepada insurans directly. So saya tak tengok bil. Saya tak tahu bil hospital saya berapa. Insurans hantar bil kepada hospital hantar bil kepada insurans. Diorang settle diorang lah. Saya beranak je lah. Saya bersalin je lah. Dah habis bersalin semua terus balik rumah. Situ. Tapi dengar kawan-kawan yang tak ada insurans, dengar diorang bersalin yang Caesar dalam $13,000. Kalau normal dalam $9,000 kot. Rasanya macam tu lah. So kalau cost check up tu, kalau nak pergi check up masa pregnant, ada insurans, kita pay and claim. Ada yang pay and claim, ada yang kalau macam cek darah tu free je. Bukan free, diorang terus directly claim dekat insurans. So tak payah kena, kalau nak cek darah tak payah kena bayar. Tapi kalau macam check up tu kena pay and claim. Tapi dapat balik semua. Nak beranak kat New Zealand kena standby RM9,000. Tu visa apa tu Shu? Kalau RM9,000? Apa pendapat akak kalau stay sana secara illegal? No comment. Tak nak komen lah. Tak nak cakap lah pasal tu. No comment kalau illegal. Tahu tapi better not to say kot. Pitam $13,000. Kalau tak ada insurans bersalin $13,000. Ni kawan-kawan beritahu lah. Kawan-kawan beritahu dia orang bersalin yang tak ada insurans tu bayar $13,000. Tapi bukanlah kita bayar segedabak tu $13,000 kat hospital. Lepas bersalin semua kita balik rumah. Lepas tu hospital hantar bil. Lepas tu kita bagi, kalau kita tak mampu, kita beritahu lah dekat hospital, kata tak ada duit, tak mampu nak bayar $13,000. Lepas tu hospital akan counting lah dengan kita mampu bayar macam mana. Kalau cakap lah mampu bayar seminggu $50 ke, diorang accept je. Sini semua boleh counting. Dan pelik juga kat sini, semua jujur pula. Kalau ada hutang tu memang diorang bayar. Rahmat, ada soalan tak Rahmat? Alamak, Super Daddy masuk lah. Visa spouse kepada work visa. Oh, tapi kalau visa spouse bukan ada insurans ke? Kalau macam kat sini, visa spouse kepada work visa dia ada insurans. So kalau ada insurans bersalin free.
Okay, ada soalan je tak? Tadi weekly berapa ah? Weekly tadi cuba korang kira. Rumah sewa 380 seminggu, makan $100 seminggu, bil elektrik $50 seminggu, yuran college tu macam 130 kalau tak ada yuran tak payahlah kan, tak ada apa lah kan. Minyak kereta 50 seminggu, itu je lah. Bil telefon. Bil telefon kami telefon dengan wifi. Telefon dengan wifi kami pakai dalam 100 berapa? 150 kot sebulan. Tu kami bahagilah seminggu tu kami saving berapa. Kami saving dalam 50 kot. Put aside. Letakkan bajet untuk bil telefon. Open question je Rahmat. Ada insurans tapi tu kiranya macam depo apa entah masa nak. Kalau macam Nana dekat sini, Nana bersalin tak ada kena depo. Nana masuk je. Masuk hospital. Tak ada kena depo. Nana tak ada kena depo. Nana bersalin stress free. Free je lah, tak tahu langsung bil berapa. Dan insurans yang segala kos yang Nana dah pernah claim dengan insurans sekarang ni dah melebihi yang kita bayar. Contoh kalau kita bayar insurans $3,000. Nana beranak Caesar dah $13,000. Nana bayar insurans baru berapa ribu. Tahun first $3,500. Tahun kedua punya insurans $6,000. $7,000 macam tu. Maksudnya insurans yang Nana dah claim dah melebihi kos yang Nana bayar. Dah melebihi kos insurans yang Nana bayar. Kalau kerja berapa ratus $100 boleh dapat Mami? Kerja apa senang dapat kat sana? Kerja apa senang ah? Buat Uber lah. Sampai sini buat Uber. Uber Eat. Pergi kerja cleaner lah senang. Cleaner pun kena ikut bos kan. Kalau buat Uber tak payah ikut bos. Kalau buat personal shopper pun tak ada ikut bos, kerja sendiri. Bila start kelas, hari tu defer ke September 2021. Sekarang ni defer lagi ke Februari 2022. Tapi tak sure lagi. Rasa macam malas kot. Rasa macam tak nak proceed. Ada plan lain menuju ke PR yang mungkin akan mengorbankan tawaran master. Mak mentua kami tak ngantuk kata. 2,5, 2,5, 1,5, 12,5, 2,5, 1,5, 12,5. 11,5 ke? Malaysia sekarang 11,5. Shu dah kira ke? Tadi seminggu berapa? Shu cuba totalkan jap berapa? Katalah beza dia 50 seminggu. Berapa ah? Oh, 11,5 Shu, total berapa tadi seminggu? Seminggu
Total 760. Okay. Kalau macam Nana bajet seminggu 800 tu komitmen. Seminggu 800 saja komitmen. Katalah income seminggu 1,300. 1,300 tolak 800. Berapa? 500 kan? Itulah lebih. Medical card dekat Malaysia dulu surrender ke? Ada. Baru bayar setahun. Sebab hari tu aku migrate bulan 10. Bulan 10 tahun 2018 aku dah bayar setahun punya insurans medical card kat Malaysia. Lepas tu setiap Oktober aku akan bayar setahun punya medical card kat Malaysia. Sebab tak sure kan duduk Australia berapa lama. Mungkin kalau balik at least medical card ada lagi, tak surrender kan. Kami still lagi continue bayar medical card dekat Malaysia. Walaupun berat rasa nak bayar tapi apa boleh buat, kena bayar lah rasanya. Sebab emergency nak guna juga. Bila border buka, tak sabar nak lompat pergi sana. Lompat je. Lompat sana, lompat je. Okay, seminggu. Berapa tadi Syu? Okay, seminggu 800 komitmen. Seminggu 800 komitmen. Katalah income 1,300. Income 1,300 tolak 800 komitmen tu. So ada lebih 500. Itu kalau income 1,300. Kalau income 1,300. Sebab kami pernah dapat income lebih dari 1,300. Tu 1,300 minggu tu kalau macam malas-malas tak. Ya Rahmat, pendapatan 1,300. Ya. Komitmen 800. Yup. Baki 500. Yup. 500 tu saving lah. 800 tu komitmen lah, rumah sewa, bil, yuran. 500 tu baki tu kami simpan bayar renew visa. Tu sebab cadang nak apply PR tu. Sebab kalau apply PR dah tak perlu nak renew visa dah setiap tahun. Rahmat, itu kalau income 1,300 seminggu. Actually boleh dapat lebih. 1,300 seminggu tu kalau malas-malas. Kalau malas-malas 1,300 seminggu income. Boleh dapat lebih lagi. Sebenarnya lebih dari 1,300. So kalau dapat lebih, saving tu lebih lah kan. Lebih dari 500 lah. Harap tahun depan border Aussie buka lah. Mestilah. Harap dapat buka lah. Kami pun nak family masuk. The overseas best tu, komitmen tak tinggi, betul. Kereta cash, gaji per week, betul. Berbelanja murah, betul, setuju. Syu lambat masuk tadi kan? Actually tadi awal-awal tadi Nana cerita. Tadi Nana pergi pick up Wafia kat sekolah sebab husband pergi Honda Service Center. Bila Service Center tu check kereta, kena repair. Kereta tu kena repair gearbox $2,200. Tu belum termasuk upah lagi. Kalau masuk upah apa semua, gedebu-gedabak katalah dalam $3,000.
$3,000 kalau nak repair. Kami beli baru pun $3,000. Kami beli kereta pun cash $3,000. Kereta tu sekarang ni rosak. Kena repair dalam $3,000. Lebih baik kami beli baru. Kan? Dapatlah merasa banyak-banyak kereta. Kereta tu kami beli tahun lepas, April tahun lepas. $3,000. Second hand lah, kereta second hand. Kan? Repair $3,000. Kami beli pun $3,000. Baik beli baru. New Zealand gaji per week ke? Sama New Zealand. Duduk overseas ni kan rasa macam Yelah dekat bila duduk overseas ni rasa macam komitmen tu kurang. Tu sebab tadi jenuh fikir tau. Tu sebab tadi Nana jenuh fikir apa bayar. Sebenarnya apa yang dibayar setiap minggu. Padahal macam tak ada apa pun. Let's say kalau PR kan. Kalau PR tak payah renew visa, tak payah bayar yuran college. Macam kami duduk kat sini bayar rumah sewa, bil elektrik, minyak, makan, wifi. Kami mana ada Astro ke apa tu Kowe ke apa lagi tu Keku ke apa dah. Kami mana ada semua-semua tu. Komitmen memang sikit bila duduk sini. Duduk sini seminggu bayar rumah sewa, simpan untuk bil elektrik 3 bulan sekali. Tu je lah. Tak banyak lah nak kena bayar. Tak banyak bil sana sini. Bil apa lagi kat Malaysia? Astro, Kowe. Sebut pun rasa sebab. Bila sebut rasa macam jauh. Bila bermimpi rasa macam dekat. Kalau beli rumah kena ada PR ke? Kat sini strict sikit kalau nak beli rumah. Dia utamakan citizen dia lah. Kalau beli rumah kena ada PR ke? Lebih detail tak berapa tahu sangat lah Rahmat. Tapi hari tu ada kawan cerita bukan senang lah nak beli. Bukan tak macam kat Malaysia terus-terus boleh kena beli terus-terus boleh beli rumah kan. Kat sini dia tengok juga berapa income kita. Pasal beli rumah tak pandai sangat lah. Sebab tak ada pengalaman kan. Tengok balik soalan apa tadi. Kereta 9 kat Malaysia kereta 9 tahun hutang. Betul-betul. Kat sini beli kereta biasanya kita beli cash. Kat sini beli cash kereta. Kalau macam second hand kereta dalam $3,000 boleh dapat dah. $3,000, $4,000 dah boleh dapat. Kita boleh bayar cash. Kalau beli baru pun dekat sini dalam $25,000 boleh dapat dah kereta baru. So tak perlu berhutang sampai 9 tahun untuk beli kereta. Yang macam Nana tengok kawan-kawan beli kereta baru dalam setahun 2 je. Lepas tu settle kereta. Apa requirement yang diperlukan untuk apply PR under student visa ya?
Kalau nak apply PR, kita kena capai minimum point. Kalau nak apply PR, kita kena capai minimum point, at least 65 point. Okay, apa point ni kan? Point ni, point based system, dia ikut kalau umur kita point ni dia kriteria kita belajar dekat mana, degree ke, master ke, umur berapa, lepas tu ada pengalaman kerja ke, lepas tu ada pengalaman study dekat Australia ke. So kalau rasa macam nak minum lah. Okay, kalau pernah study dekat Australia, kalau ada degree kita dapat 15 point. Kalau umur kita before 34, dapat point dalam berapa? 15 ke 20. Ada kriteria dia, kita boleh tengok dekat website. Okay. Ambil kira umur, pengalaman kerja, bidang kerja, degree atau master. Okay, semua ni kita kumpul, tengok berapa point. Kalau cukup 65 point, kita boleh masuk EOI, Expression of Interest. Kalau immigration berminat dengan kita, dia akan invite kita untuk apply PR. Kalau kita dah capai 65 point tu, kalau immigration berminat dengan kita, dia akan hantar invitation, lepas tu kita boleh lodge lah. Kita tak boleh nak terus lodge PR. Kita kena masuk EOI dulu. Kita kena dapat 65 point tu at least. Lepas tu kalau immigration berminat, baru dia akan hantar invitation kat kita. Tapi 65 point tu hanyalah minimum. Kena tengok juga kalau engineer, electrical, at least 80 point. Kalau accountant, kena 90 point. 65 tu minimum, dan kita kena ingat kita bersaing dengan orang lain lagi. Ramai lagi, competition very high. So, minimum kalau boleh kena dapat lebih 65 point. Bila dapat lebih 65 point, high potential, kita dapat invitation untuk apply PR. Oh, gaji New Zealand per week. Cuma husband construction, so gaji dia telah kat sini pun rasanya ada juga kawan-kawan yang dapat gaji 2 minggu sekali. Akak duduk sana sebab belajar ke? Okay. Soalan ni soalan famous juga. Akak duduk sana belajar ke? Macam ni. Akak dan husband nak duduk luar negara. Nak migrate, nak duduk luar negara. Okay, bila kita nak duduk luar negara, kita kena ada visa. Okay, masa kami di Malaysia, kami fikir visa apa yang kami nak pakai untuk stay di luar negara. Okay, kalau nak apply visa kerja, harga dia mahal. Lepas tu requirement dia tinggi. Kena ambil IELTS, kena ambil English test IELTS tu, lepas tu kena buat skill assessment. So, proses tu lambat. Proses tu panjang, lambat, dan harga visa tu mahal. Okay. Visa kerja tu actually dia boleh stay permanently. Dia macam PR lah masa kami cadang nak guna visa tu. Lepas tu memandangkan visa kerja tu proses dia lambat, kami guna jalan lain. Kami guna student visa. So, untuk stay di Australia, masa tu kami tak ada jalan lain. Kami hanya ada option
student visa. So kami apply lah student visa. Bila nak apply student visa tu, of course lah kita kena study kan. So nak tak nak kena study lah. Macam tu. Kalau soalan tanya duduk sini sebab belajar ke, rasanya bukanlah. Sebab duduk sini bukan nak belajar pun. Duduk sini hanya nak stay sini saja, nak ada pengalaman duduk sini, nak merasa duduk sini. Disebabkan visa yang masa tu kami boleh guna student visa je, that's why kami belajar. Macam tu, boleh tangkap tak? Boleh faham tak? Umur lagi meningkat, poin lagi kurang. Yep. Macam Nana dah tahun ni 34. So Nana dah kurang 5 poin. Tapi disebabkan Nana dah 2 tahun study dekat sini, Nana dapat balik 5 poin tu. Kalau guna ASB as financial proof, even tak ada duit dalam tu tapi ada total investment CJ. Boleh cuba. Boleh cuba guna ASB as a financial proof. Dan benda ni akan di-advise more detail by agent. Pakai agent ke? Biasanya agent akan advise financial proof. Tapi biasanya kita guna ASB, tabung haji, KWSP. Bila dah cukup point, lepas tu apply and then fail, duit apply PR tu dapat semula tak Mami? Oh, dia macam ni. Kan bila dah cukup point, immigration akan invite kita. Bermaksud, bila dia invite kita tu, bermaksud dalam 90% tu kita boleh dapat. Kita boleh dapat PR sebab benda ni kita masuk EOI, bila dah cukup point kita masuk EOI, kita tunggu invitation dari immigration. Kalau dia invite kita, okay. Dia invite kita, you boleh apply PR. Maksudnya kita dah selangkah kita dah boleh dapat PR. Melainkan masa tu kalau kita lodge tu ada tak kena something ke, baru PR kita kena reject ke kan. Macam mana? Sebab bila dia dah invite kita tu high potential kita boleh dapat lah. Kita boleh dapat PR. Tapi let's say lah kalau terjadinya tak dapat, duit tu burn lah. Duit visa tu burn. Tapi kawan-kawan pernah share duit visa tu kita bukan bayar langsam, bayar 2 kali rasanya. Bila immigration invite, bayar half. Lepas tu ni tak sure macam mana. Lepas tu bayar lagi half. Tak tahu dia punya time frame tu macam mana. Tapi bukan bayar segedabak lah, bukan bayar langsam lah. Kalau nak apply PR, kalau through skill visa, kalau nak apply PR through skill visa, main applicant $4,000. Spouse dalam 2,000. Dalam 2,000 lebih kot. Anak-anak dalam 1,000. Susah nak survive study kat sana kalau English skill susah. Tak ada apalah, boleh je. Sebab boleh je. Boleh. English sebab dekat sini ramai juga
imigran lain. Bukan orang Malaysia je yang ada dekat sini. Banyak lagi bangsa lain. Even jiran sebelah rumah ni, orang China, dia punya wife, dia dah pangkat nenek dah. Dia mana reti speak English. Tapi still boleh je survive sebab yang tak pandai cakap English ni bukan kita je orang Malaysia. Ramai lagi bangsa lain. China, Korea, orang Arab dekat sini. Ada yang tak pandai English dan kalau kita tak pandai English, kita tak kena ketawa pun. Kalau dekat Malaysia, kita kena ketawa kalau kita tak pandai English. Dekat sini, kalau kita tak pandai English, dia akan tanya kita, do you want translator? Do you want interpreter? Kalau macam hari tu pergi daftar sekolah wafia kan, office tanya, you nak interpreter tak? You nak translator tak? Dia membantu. Tak ada siapa pun ketawakan kita kalau kita tak pandai English. Cakap je broken macam mana pun. Lagi satu, dekat sini orang Malaysia ramai. Mostly Malaysia dekat sini kawan dengan sesama Malaysian juga. So, biasanya kita guna bahasa Inggeris. Kalau korang bekerja, masa kerja tu gunalah kan. Tapi very basic English lah. English so-so je. Dan ramai je orang lain pun English so-so je. Sebab Australia ni bukan macam kawasan sini bukan orang putih semata je. Ramai lagi orang Arab, orang the Middle East, orang India, Pakistan, Bangladesh. Sydney ni bandar imigran, banyak bangsa lain lagi, bukan orang putih semata. So kalau tak pandai bahasa Inggeris, it's okay. Dan Nana rasa sangat rugi kalau tak nak datang Australia sebab rasa English so-so. Rugi, sangat rugi sebab memang boleh survive. Tak ada siapa ketawakan kita dan orang sekeliling sangat membantu. Macam Nana cakap tadi, kalau macam Nana cakap tadi nak pergi daftar sekolah wafia kan, dia tanya kita nak translator tak, nak interpreter tak. Even kalau cakap dalam phone ke, kalau nak cakap pasal bil telefon ke, dia akan tanya kita nak translator ke tak. So kalau nak datang Australia, jangan rasa takut sebab tak pandai English. Sangat rugi kalau ada thinking like that. Datang je, kalau rasa nak datang je. Jangan letakkan penghalang tak pandai bahasa Inggeris, tak berani nak datang. Rugi tu. Masa sampai Australia, berapa duit dalam tangan? Berapa cash $6,000 kot masa tu. Tapi $6,000 kot. Tapi minggu ketiga, minggu kedua macam tu kami dah ada gaji dah. Maksudnya masa mula-mula husband terus pergi register food delivery, buat Uber ke, buat Uber Eats macam tu kan. So minggu kedua, minggu ketiga dah dapat gaji dah. Sambil buat Uber tu cari juga kerja lain. Kat kedai-kedai. Nak migrate memang kena standby duit yang baik, yang banyak ya. Betul, nak migrate memang kena duit yang banyak. Dan benda ni macam at your own risk juga sebenarnya. Ya betul. Duit standby kena ada.
tambah lagi kalau yang your family, kalau yang bujang, rasanya kalau yang bujang ni campak kat mana pun boleh hidup. InsyaAllah boleh. Save life ni tau. InsyaAllah. Terima kasih ya. Sis, how to apply student visa? Masa mula-mula sis apply dulu macam mana? Okay. Macam mana nak apply student visa? Dia ada beberapa step. Mula-mula kita kena cari college. Tapi kalau kita cari college, kalau kita cari sendiri, kita tak dapat special price kalau kita cari sendiri. So better cari agent, education agent. Biasanya education agent ni dia tahu college mana yang visa boleh granted, dan agent boleh tahu college mana yang yuran murah. So better cari education agent yang trusted, okay? Jangan kena tipu pula. Cari agent insurans yang trusted. Biasanya agent education akan tahu yuran college mana yang murah. Lepas tu bila dah dapat college yang kita nak, kita apply tu ada form kena isi, kita apply. Lepas tu lepas kita apply, kalau dapat surat tawaran, kita bayar deposit yuran. Dalam $1,600 macam tu, contoh lah kan. Lepas tu kita dapat COE. Lepas dapat COE, kita beli insurans. Overseas health cover. Maksudnya Overseas Student Health Cover, OSHC, healthcare. Bila dah beli insurans tu, apply visa. Insurans tu dalam, kalau bujang, kalau study tu setahun, dalam $600 ke $1,000 insurans. Kalau family kalau study setahun dalam $3,800 macam tu. Harga insurans. Lepas beli insurans, kita lodge visa. Lepas tu kita bayar harga visa. Harga visa kalau main applicant dalam $600 lebih macam tu. Kalau spouse, dalam masa kita apply visa tu, kita masukkan lah suami kita dalam application visa tu. So harga visa suami dalam $400 lebih kot, $470 kot, tak sure, boleh check dekat website, immigration website. Lepas tu anak, harga visa anak dalam $100 lebih rasanya. Okay, harga tu semua boleh check kat website. Harga dia sentiasa berubah, makin hari makin naik. So kalau korang tunggu lagi 2-3 tahun, harga akan naik lagi lah. Lepas tu, lepas apply visa, dah bayar kat immigration semua, immigration akan bagi kita satu dokumen untuk pergi buat medical check up. So kita buat medical check up lah dengan biometrik. Biometrik ni kita kena pergi MCA KL. Dekat bangunan MCA KL tu, kita kena pergi thumbprint. Tu bayar dalam $180 kot, $180 kot seorang. Selepas bayar visa, pergi buat biometrik dengan medical check up. Lepas tu kita tunggu immigration punya decision, visa kita granted atau tak. Tunggu macam saya dulu, tunggu dalam 2 minggu juga. Okay. Masa saya di Malaysia, saya tunggu visa saya dalam 2 minggu. Lepas tu bila dah sampai sini, dah setahun stay, saya apply visa baru. Dalam 2 bulan juga saya tunggu, sebab masa tu saya apply visa dalam
cuti Christmas. Kat sini kalau cuti hujung tahun, Christmas dengan awal tahun, diorang cuti lama. So proses tu lambat sikit. Okay, kalau nak tahu macam mana apply studio visa, kalau nak lagi detail boleh tengok kat blog Nana. Saya ada cerita macam mana saya apply studio visa. Apa beza IELTS dengan PTE? Okay, IELTS dengan PTE ni, PTE dengan komputer, IELTS dengan IELTS ni human marking. Maksudnya kalau IELTS ni kalau speaking dia bercakap dengan manusia, dengan human. Kalau PTE, speaking cakap dengan komputer. Lepas tu IELTS sekarang memang ada computer base. IELTS sekarang ada computer base. Tapi but still ada human marking juga. Contohnya macam speaking kan. Kalau PTE semua dengan komputer. Reading, listening, writing, speaking semua dengan komputer. Komputer yang akan marking, komputer check. Dia ada algoritma dia. Kalau IELTS ni still ada human judge. So kalau rasa IELTS susah, kalau rasa English biasa-biasa je, I think better ambil PTE sebab PTE kita boleh guna template untuk as a trick untuk kita tackle algoritma komputer tu. So kalau rasa English biasa-biasa je, better ambil PTE. Sebab masa kita nak menjawab tu, kita boleh guna template untuk kita dapat high score. Before COVID, kelas seminggu sekali je. Kelas akak hari Sabtu je, satu hari. Ya, nak tahu tengok kat blog Nana. Ada link. Ya, Nana ada share step by step. Macam mana, yup. Dekat blog Nana ada step by step. Okay, rasa tak larat lah. Rasa macam dahaga, ngantuk. Kita sambung lagi nanti bila ada free, bila Nana free, Nana terjah je, Nana akan on je. Tak boleh nak rancang macam Nana cakap dengan Shu. Tak boleh nak plan pukul berapa nak buat live. Okay, kita see you next live. Bye. Terima kasih. Terima kasih tanya soalan. Kalau tak ada topik. You're welcome, Shu. Apa, Khairul? Pukul berapa, Khairul, tidur? Okay, nanti check blog Nana, dalam tu ada proses step by step macam mana apply student visa. Step by step untuk apply PR coming soon. Itulah nak tidur ni. Okay, bye. See you next time. Save life ya. InsyaAllah. Alah, segannya. Macam mana nak end ni? Macam mana nak end live ni?